Habis je arc Wano, Luffy bakal diberkas oleh Angkatan Laut. Assalamualaikum, hi guys. Hai guys, aku Agus Zaidi. So, video kali ni aku nak berteori sedikit dengan korang semua tentang kesudahan arc Wano dan juga bounty bagi kru Mugiwara selepas Wano Kuni. Jom kita layan intro. ありったけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさ One Piece. Guys, sekarang dekat Wano Kuni telah pun bermulanya perang besar. And yes, di akhir peperangan aku menjangkakan yang Kaido akan mati and Big Mom bakal diberkas oleh Angkatan Laut. Kenapa aku cakap Kaido mati, Big Mom diberkas? Okey, simple. Kaido kalau diberkas, ia sama je macam dulu-dulu sebab Kaido pernah kena tangkap and pernah kena hukum bunuh. Tapi tak load. Sebab apa? Sebab dia immortal. And selayaknya dia kena mati. And dia pun pernah minta untuk mati seperti Whitebeard, mati secara terhormat dekat perang Marineford. And aku rasa perang Wano ni adalah tempat yang paling sesuai untuk Kaido mati. And kenapa aku cakap Big Mom diberkas? Sebab pada aku Big Mom sekarang dah terlampau di nerf oleh Oda. And dia pun kata diperkotak-katikkan oleh kru-kru Mugiwara. Jadi dia tak layak mati, tapi dia layak diberkas. So, habis je perang besar dekat Wano Kuni dan kini tiba masanya yang ditunggu-tunggukan. Hampir selama 20 tahun, pintu Wano bakal dibuka untuk dunia luar. Keazaman dan impian Kozuki Oden yang diwariskan kepada Nine Skybird dan juga Kozuki Momonosuke akhirnya tercapai. Penat. And pada aku, Kinemon akan dijadikan shogun menggantikan Shogun Orochi. Tetapi hanya sementara, bukan rasmi. Kinemon menjadi shogun sementara menunggu Kozuki Momonosuke meningkat ke alam lebih dewasa. Maybe around 10 tahun akan datang. Dan kemungkinan besar Yamato akan menjadi pengawal peribadi untuk Kozuki Momonosuke hinggalah Kozuki Momonosuke menjadi shogun di Wano Kuni satu hari nanti. So, habis je kisah Wano, apa yang terjadi selepas Wano, kini tiba masa aku nak berteori tentang bounty untuk kru Mugiwara. Bye, 2 Yonko ditumbangkan, confirm bounty meningkat, melambung. Kita tengok yang terendah hingga yang tertinggi. Nombor 11. Yes, nombor 11 adalah Carrot dengan bounty 200 juta beri. Kenapa aku cakap Carrot? Okay, Carrot kita tengok dia mampu menjatuhkan armada Daifuku, salah seorang anak pada calon Lin Lin, iaitu Big Mom. Dia mampu mengalahkan ataupun menumpaskan satu armada Daifuku. And kenapa aku nak sangat Carrot ni berada dalam kru Mugiwara? Sebab dia ada syarat untuk menjadi kru Mugiwara. Dia ada will, dia ada impian dan dia ada janji. Dia ada will of Pedro, dia ada impian mengelilingi satu dunia, melihat lautan, and janji dia kepada Pedro untuk menjaga Luffy sehingga berjaya. And aku rasa 200 juta beri memang sesuai untuk Carrot kerana dia dah pun menunjukkan kekuatan dia di Arc Whole Cake Island. And mana tahu dekat Wano Kuni dia boleh menyelah lagi dengan mood sulung dia. Kita tunggu. Yes, tempat ke-10 Tony Chopper dengan bounty bernilai 250 juta dan 100 beri. Kenapa bounty Chopper ni boleh melonjak naik? Okey, simple. Oda ada cakap yang One Piece ni dah hampir ke penghujung. Jadi aku rasa Oda tak akan main-main lagi dengan bounty Chopper. World Government mungkin dah nampak yang Chopper ni bukan sahaja haiwan peliharaan, tetapi Chopper juga merupakan doktor kapal bagi kru Mugiwara Pirates. Dan sekarang kita dekat Wano Kuni. Wano Kuni tempat Beast Pirate.
and Beast Pirate terkumpulnya Devil Fruit type Zoan. Kita tahu Zoan boleh berubah kepada 3 jenis peringkat. Peringkat biasa, peringkat haiwan, peringkat dengan hybrid, okay? And Chopper type Zoan yang boleh berubah pada 7 peringkat. And aku rasa world government nakkan ahli perubatan ataupun ilmu perubatan Chopper yang membuat Rumble Ball untuk 7 peringkat. Aku rasa world government nakkan untuk diberi kepada Marine ataupun world government yang menggunakan buah setan type Zoan. Nami dengan 300 juta berry. Kenapa? Kenapa aku cakap Big Mom kena tangkap, tak boleh mati? Sebab ini, kalau Big Mom mati, tak jadi 300 juta berry. So Big Mom kena masuk Impel Down, and homies dia akan menjadi anak buah kepada Nami, iaitu Zeus dan juga Parametheus. Napoleon aku tak pastilah. So bila ada Zeus, bila ada Parametheus, world government ataupun Marine akan menganggap Nami ni adalah kuasa kedua menggantikan Big Mom. So ibarat ada macam ada Big Mom kedua lah. So 300 juta berry untuk Nami. $330 juta berry untuk Nico Robin. Pastilah, sebab Nico Robin salah satunya orang yang boleh baca tulisan kuno dekat batu poneglyph. And kru Mugiwara dah mengalahkan 2 Yonko. So secara automatiknya Luffy akan menjadi Yonko. Kru dia akan menjadi kru Yonko. Jadi untuk menangkap Robin, satu-satunya orang yang boleh membaca batu poneglyph, sangat-sangat susah kerana dia telah menjadi kru Yonko. Kita tahu kekuatan Yonko ni sangat-sangat hebat, antara 3 kuasa besar di lautan. Jadi 330 juta berry untuk Robin sangat-sangat sesuai. So kalau korang tak setuju, korang boleh drop komen, kita berbahas sesama nakama. Okay? So seterusnya 430 juta berry untuk Soul King, iaitu Brook. Kenapa? Sebab ini secara personal sebab aku rasa Brook memang layak mendapat bounty yang tinggi. Sebab dia dah dekat World Cake Island pun dia dah MVP. Dia dah rembatnya Zeus, curi Zeus, lepas tu dia one by one dengan Big Mom, dia pecahkan bingkai gambar Mother Caramel, and dia jugalah yang mencuri Road Poneglyph, and sekarang dekat warna kuning dia belah lagi sekali badan Zeus. And aku rasa Brook adalah orang yang kata musuh alami kepada Big Mom. Jadi 430 juta berry selepas arc warna kuning memang sesuai untuk Brook. Kemudian Frankie aka Cyborg dengan bounty 440 juta berry. Kenapa aku cakap Frankie 440 juta berry? Sebab pada aku Frankie, yalah, chapter lepas pun dia dah lenyek muka Big Mom. Kesian Big Mom. And aku rasa 2 tahun Frankie belajar dekat Makmal Vegapunk, takkan setakat besarkan badan, lebarkan bahu. Mesti ada satu senjata yang disimpan di dalam badan Frankie. And tak lupa juga Frankie juga menyimpan blueprint Pluton. Takkan simpan saja, mesti dia ingat and akan ada dalam badan dia. So aku tak tahu, korang boleh komen kat bawah. And aku rasa kerana itu jugalah world government nakkan tubuh badan Frankie untuk diuji kaji oleh Vegapunk. So 440 juta berry cukup sesuai lepas arc warna kuning untuk Frankie. And seterusnya God diusuk dengan bounty 550 juta berry. Kenapa aku letak 550 juta berry? So secara personal aku tak rasa yang usuk ni akan menyelah dekat warna kuning macam mana dia menyelah dekat arc Dressrosa. Tapi kemungkinan besar 550 juta berry ni kerana sama macam Sanji. World government dah tahu yang usuk ni adalah anak salah seorang crewmates kepada Akagumi Sheng, iaitu penembak G2 Yasop. Jadi 550 juta berry ni melonjak kerana Usopp adalah anak kepada Yasop, seorang crewmates Yonko. So korang setuju tak? Drop komen kat bawah, okay? Dan di tempat keempat adalah Vince Smoke Sanji dengan bounty bernilai 830 juta berry. Kenapa aku letak 830 juta berry? First, sebab dia dah ada red suit. Kedua, kemungkinan besar dia akan menang ataupun menewaskan salah seorang Tobiropo. Dan juga dia juga akan menewaskan salah seorang daripada All Star. Mungkin Queen, mungkin King, tak pasti.
And seterusnya dah mengalahkan 2 Yonko. Luffy jadi Yonko. Takkan komando-komando untuk Yonko ni bounty dia sikit up sikit. Setuju tak? Dan sekarang adalah top 3 untuk bounty kru Mugiwara selepas arc Wano Kuni. Jom kita tengok siapa nombor 3. Yes, tempat ketiga adalah Jinbei, The Knight of the Sea, pahlawan lautan, dengan bounty bernilai 850 juta beri. So memang tak boleh disangkakan kerana dia adalah bekas Shichibukai and dia captain kepada Sun Pirate, and dia juga bekas sekutunya Big Mom, and dia banyak pengalaman. So 850 juta beri sangat-sangat sesuai untuk dia. Aku tak ada komen, itu je aku boleh cakap. 850 juta beri untuk Jinbei, si pahlawan lautan. Nombor kedua, tak payah cakap lah, memang untuk vice captain kita, Roronoa Zoro dengan bounty 920 juta beri. Kenapa aku letak 920 juta beri? Okay, first dia dah power up, dia dapat pakai Emma, and kemungkinan dia juga mengalahkan salah seorang all star. And insting aku mengatakan bahawa Zoro yang akan bunuh Kaido. Jadi 920 juta untuk kru kedua, kru Mugiwara, Roronoa Zoro. So korang setuju atau tidak? Drop komen kat bawah, okay? Dan yang terakhir, nombor 1 kru Mugiwara punya bounty selepas Wano Kuni adalah Captain kita, Monkey D. Luffy, dengan bounty bernilai 2.3 bilion beri. First, sebab dia dah jadi Yonko, dia dah mengalahkan Yonko. 2 Yonko lagi dia tapau. Mana tahu yang masuk ketiga Teach, lepas tu masuk keempat Shanks, kita tak tahu. So 2.3 bilion untuk Luffy, sangat-sangat berbaloi. And di awal video aku dah cakap yang Luffy bakal ditangkap oleh Marine. Itu kemungkinan besar, aku tak pasti. Sebab ialah kau lawan 2 Yonko, takkanlah kau ada tenaga untuk melarikan diri lagi selepas peperangan. And aku rasa Marine akan mengambil peluang untuk menangkap lanun-lanun yang ada di Wano Kuni selepas peperangan. Tapi dan antara dua lah, sama ada Luffy ditangkap ataupun Luffy dapat bounty. So kalau Luffy ditangkap, Luffy ke Impel Down. Luffy dapat bounty dia 2.3 bilion beri. So itu sajalah teori aku tentang kesudahan arc Wano dan juga bounty untuk kru Mugiwara selepas Wano Kuni. And kalau korang ada pendapat korang ada teori korang boleh drop komen kat bawah. Kita berbahas sama-sama nakama. And macam biasa, akhir kata daripada aku, hadapi hari-hari anda dengan senyuman. Assalamualaikum minna.